Baik, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Bertemu kita dalam rancangan dialog khas pada PRK, Pilihan Raya Kecil Kuala Kangsar dan juga Sungai Besar. Dan pastinya dalam tempoh 2 hari lagi, 18 hari bulan Jun, maka penentu kepada PRK, kedua-dua kawasan Kuala Kangsar dan juga Sungai Perak akan berlangsung, ataupun Sungai Besar akan berlangsung, dan pasti tumpuan akan kita berikan. Dan baik, berbalik kepada semalam, 14 hari bulan Jun, pengundian awal bagi Pilihan Raya Kecil untuk kedua kawasan telah pun dilakukan melibatkan 286 anggota polis dan pasangan masing-masing di Sungai Besar, manakala di Kuala Kangsar 312 pemilih layak untuk mengundi awal. Itu apa yang berlangsung semalam, pengundian awal di kedua-dua kawasan. Dan rata-rata dari segi analisis untuk PRK kedua-dua kawasan ini, kempen Pilihan Raya Kecil di Sungai Besar dilihat memasuki minggu terakhir dengan tanda-tanda yang menunjukkan BN sedang mendahului. Itu sendiri diakui berdasarkan pemerhatian Malaysia kini, ya, media pembangkang yang terus mengatakan BN akan mengekalkan status quo dengan meraih lebih daripada 60% undi Melayu dan juga merampas sebahagian daripada undi masyarakat Cina. Kalau media pembangkang sendiri dah mula menyatakan perkara itu, mungkin ada jawapan balas daripada pihak Barisan Nasional. Untuk itu, pada malam ini kami tampilkan bersama ialah Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Anwar Haji Musa, Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih Tan Sri kerana bersama dialog khas pada malam ini. Kenyataan dari media arus perdana untuk pembangkang sendiri mengatakan BN dahului di Sungai Besar. Ya, Alhamdulillah, itu doa kita, itu harapan kita, dan itu juga adalah menjadi sasaran kita sepanjang kempen. Namun begitu kita harus berhati-hati kerana dalam politik ini banyak strategi dan ada juga kadang-kadang apa yang kita lihat itu tidak semestinya menggambarkan apa yang ataupun apa yang dituturkan itu tidak semestinya menggambarkan apa yang sebenarnya nak disampaikan. Maksud saya, kita harus juga beringat kerana pujian yang datang daripada pembangkang itu berkemungkinan boleh membawa impak negatif kepada kita dan jentera kita. Yeah. Misalnya, kerana adanya pendapat semikian, jentera menjadi complacent, ataupun menjadi overconfident, ataupun ada penyokong-penyokong, pengundi-pengundi kata, since Barisan Nasional sudah mendahului, tak mengapalah saya seorang tak payah balik mengundi. Jadi harus berhati-hati pendekatan ataupun ungkapan yang sedemikian. Memang kita syukur, kita nak lihat itu sebenarnya yang kita ingin capai, tetapi ia tidak harus membawa kepada jentera pilihan raya Barisan Nasional untuk relax, untuk overconfident, ataupun kurang rasa kebertanggungjawaban dari segi pengundi untuk keluar mengundi beramai-ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Dari segi prestasi kita sememangnya, kerana kita menganggapkan kita tidak berlawan dengan sesiapa. Kita adalah sekadar untuk meneruskan agenda perjuangan yang telah dengan cemerlangnya dilaksanakan oleh dua tokoh yang sedang dilihat sedang meningkat naik dalam struktur kepimpinan negara. Baik Allahyarhamah Tan Sri Datuk Noriah Kasnon, seorang timbalan menteri, seorang yang aktif, seorang yang cergas, seorang yang dilihat mempunyai potensi yang besar untuk memberikan khidmat yang lebih banyak kepada Sungai Besar. Begitu juga Allahyarham Datuk Wan Khairil, satu kajian independen pernah dibuat tentang keberkesanan ahli-ahli parlimen. Beliau berada pada tangga top 10. Seorang wakil rakyat yang cukup aktif, memberikan khidmat dalam kawasannya pada usia yang muda, yang sedang meningkat naik, diberikan kepercayaan demi kepercayaan. Dan apabila itu berlaku, rakyat di Kuala Kangsar dan Sungai Besar sedang mempunyai satu peluang untuk melahirkan pemimpin yang berperanan besar. Bukan saja kepada kawasan pilihan raya, tetapi kepada negara keseluruhannya. Tiba-tiba Allah lebih mencintai mereka dan peristiwa tragis itu berlaku. Tetapi kehidupan rakyat di kedua-dua konstitusi mesti diteruskan. Kebetulannya kedua-dua kawasan ini istimewa. Ya. Saya dah berminggu-minggu berada di sana. Saya tengok Sungai Besar, satu kawasan yang cukup berpotensi,
mereka mempunyai rakyat yang cukup kuat bekerja, sama ada di sawah-sawah padi, merupakan sawah padi yang terbaik di seluruh negara, yang mempunyai yield yang tertinggi. Saya lama jadi chairman KADA, bertanggungjawab hal padi di Kelantan. Tapi Sekincan misalnya menjadi orang kata contoh teladan kita menghantar pemimpin petani. Begitu juga dalam sektor perkebun kecil, sektor nelayan, ekoturism, dan saya tengok Sungai Besar ini pula berada dalam negeri Selangor, dekat dengan Kuala Lumpur. Dia punya potensi. Kalau wakil rakyatnya berkeupayaan tinggi, ada kreativiti, dinamik, memang ini banyak yang sedang menanti rakyat di kawasan itu. Begitu juga Kuala Kangsar. Kalau dulu, selain dia ianya satu bandar diraja, dengan sendirinya dah sesuatu yang istimewa. Dia juga dulu bandar Malay College, tapi dia mempunyai potensi yang cukup besar untuk menjadi orang kata macam University Town, dan hub pendidikan misalnya. Dan Kuala Kangsar mempunyai jumlah penduduk yang rata-rata terdidik, dan orang di Kuala Kangsar, orang Kuala yang kita panggil, mereka mempunyai nilai-nilai yang cukup tersendiri. Jadi ini semua kalau mereka ada wakil rakyat mereka yang boleh deliverkan perkara ini, maka itu adalah perkara yang sebaik-baiknya. Sebab itu pilihan raya ini adalah satu pilihan raya yang mustahak. Jadi dari segi Barisan Nasional, kita ingin menampilkan calon yang kita merasakan potensi Kuala Kangsar yang begitu istimewa, potensi Sungai Besar yang begitu istimewa, dapat diangkat pada satu tahap yang lebih tinggi. Pada masa yang sama, biarlah pemimpin itu bukan hanya untuk kedua-dua konstituensi. Mereka juga berada pada saf yang boleh meningkat naik berperanan lebih besar di peringkat negara. Dan ini semua kuncinya terletak pada para pengundi dan rakyat di Sungai Besar sendiri, dan juga di Kuala Kangsar. Okey, peranan jentera parti juga memainkan satu peranan yang cukup besar. Jadi dalam tempoh sejak penamaan calon lagi, sebelum itu pun kita dah lihat ya antara strategi-strategi yang ditengahkan oleh pihak Barisan Nasional. Namun dalam sehinggalah ke hari ini, strategi berkempen Barisan Nasional yang dibawakan Tan Sri. Kita telah diminta oleh Yang Amat Berhormat Presiden dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Najib supaya berkempen secara sederhana. Kita juga dinasihatkan oleh Datuk Seri Najib supaya kita jangan terbawa-bawa dengan kempen-kempen negatif, kempen-kempen yang kasar, yang keras, ataupun cuba nak menjawab perkara-perkara yang dilihat remeh, yang cuba dibesarkan. Datuk Seri Najib minta supaya kita kempen bersesuaian dengan semangat Ramadan. Dia suruh kempen dengan cara banyak berjumpa, berkempen dengan banyak melakukan kebajikan, memupuk suasana yang muhibbah, dan saya fikir bila kita laksanakan pendekatan semikian, alhamdulillah, ini adalah antara pilihan raya kecil yang paling tenang. Tidak ada peristiwa ataupun insiden-insiden yang tidak menyenangkan kita, dan kita dapati jentera kita dapat turun berjumpa dengan sebegitu ramai para pengundi, dan dalam suasana yang tidak majlis, kalau majlis BN, majlis PAS, ya. Sebab kita di masjid, kita berbuka puasa, kita bertemu selepas solat tarawih, dan pertemuan-pertemuan kita itu boleh katakan tidak terlalu sektarian, tidak terlalu orang kata dalam silo masing-masing, tidak. Dan itu satu suasana yang saya fikir sangat baik, dan pendekatan Barisan Nasional ini saya fikir lebih lunak pada rakyat, lebih sesuai pada masyarakat, dan bersesuaian dengan kita berada dalam bulan Ramadan yang kita diajar supaya kita harus menghormati elemen-elemen tertentu bersesuaian dengan Ramadan. Tapi perjalanan untuk berkempen bagi kedua-dua calon di Sungai Besar, YB Budiman, dan juga di Kuala Kangsar, Datin Mastura, adakah ditentukan oleh jentera parti sendiri atau mereka sendiri yang menentukan, atau jika kita melihat, kita panjangkan juga dari segi strategi berkempen, ya, YB Budiman, kita lihat 7.30 pagi dengan kedua-dua donnya di Sungai Besar dan juga di Sekincan sendiri, 8 kali sehari bertemu bersemuka dengan 3,000 orang bakal pengundi. Berbeza dengan apa yang berlaku di Kuala Kangsar, Tan Sri. Ya. Jadi bagaimana penyusunan? Kedua-duanya ada sesuatu yang menarik pada perhatian saya, yang dah banyak kali terlibat dalam banyak pilihan raya umum dan juga
pilihan raya kecil. Dan kedua-duanya ada keistimewaan yang pada saya agak unik. Ya. YB Budiman, pertama dia sudah wakil rakyat di situ. Beliau seorang yang cukup kreatif. Jadi yang jentera yang kita susun itu berjalan. Tetapi ditambah dengan kreativiti dan kerajinan beliau. Beliau membuat video klip dalam linggo Teochew, for example. Yeah. Beliau pergi ke tokoh-tokoh Cina, berjumpa dengan ketua-ketua rumah ibadat orang Cina at ease, dengan cara yang cukup bersahaja. Beliau pergi berjumpa dengan pekedai-pekedai, dengan masyarakat Cina, India di Skinchan. Jadi beliau boleh melakukannya dengan cukup natural sekali. Dan beliau juga mempunyai kreativiti dari segi mempelbagaikan kaedah-kaedah kempen. Jadi sementara jentera bergerak, beliau sendiri bergerak mengikut cara-cara beliau. Dan itu adalah value add dan merupakan satu additional point. Okey, malah image budak kampung yang dibawa dan juga. Dia seorang yang cukup simple dan dia kadang-kadang dia turun kalau berkempen pun dengan baju collar bulat dia tu, yang baju yang budak-budak pasang poster, itulah baju yang dia pakai. Kemudian dia turun dan dia bersahaja. Jadi itu satu pada pemerhatian saya. Beliau awal-awal lagi sudah mempamerkan sikap kepimpinan rakyat. Dan beliau jelas tidak, orang kata, meminggirkan mana-mana segmen pun. Beliau membuat sentuhan semua. Malam tadi saya bercakap dengan satu kelompok anak-anak muda. Mereka cukup suka. Kerana YB Budiman dilihat approachable dan concern tentang orang muda. Dan pada masa yang sama dia punya vision yang cukup jelas. Dia buat ikrar Budiman. Of course dia tunjuk pada saya pun tengok. Saya kata bagus, you punya idea very good. This clarity of thought penting bagi seseorang pemimpin. Beliau mempunyai pemikiran cukup jelas apa yang beliau nak lakukan, dan itu satu plus factor. Memang dasar kerajaan, program Barisan Nasional, segala jasa yang telah kita buat itu memang sentiasa menjadi nilaian rakyat. Tetapi bila calon tu sendiri dapat membuat sesuatu yang lebih spesifik, lebih jelas, itu satu petanda yang sangat baik. Petanda sangat baik, dan saya percaya itu dia sesuatu yang dia boleh deliver. Dia bukan sebut perkara yang kompleks, perkara yang agak simple. Kebetulan hari baru ni YB Budiman dia adalah ahli lembaga pengarah Yayasan Pelajaran Mara. Dan waktu saya melawat universiti-universiti di Jepun, kebetulan dia mengiringi saya, dan saya perhatikan beliau cukup kreatif. Apa saja benda dia tengok di Jepun, dia pick up. Sampai orang buat kuih kecil-kecil, orang buat souvenir, dia pick up, dan dia cuba nak bawa sesuatu balik ke kawasan dan sebagainya. Dan bila dia pergi sana pun, setiap kali bersembang borak dengan dia fikir, dia cakap soal rakyat dia, soal apa lagi dia nak buat, dan dia pun tak malu bertanya dengan saya sebagai orang lama, apa lagi yang patut dibuat. Jadi saya tengok karakter YB Budiman ini, beliau boleh pergi jauh dalam politik. Tetapi kunci pertama tu masih para pengundi di Sungai Besar. Di Kuala Kangsar pula unik dan tersendiri. Ya? Walaupun kerana Datin Mastura memilih untuk agama first, politik second. Dan beliau sendiri membuat penegasan dalam apa juga keadaan. Dia kata Kak Mas mahu pastikan, Kak Mas merujuk pada alim ulama' dan setiap benda yang nak buat, kerana bagi Kak Mas, dia kata agama itu dulu. Dan kita bersetuju dengan pendirian itu. Tapi beliau dan anak-anaknya cukup kreatif. Cukup kreatif. Bagaimana cara anak-anaknya yang berempat itu presentkan diri mereka. Mereka pergi pada golongan muda, mereka hadir dalam perjumpaan, mereka bergaul dengan orang tua bagi pihak ibunya. Dan kita pula, bila kita berhadapan dengan situasi begitu, Jentera Parti mesti lebih kreatif. Dan we came up with this idea of mobile war truck kita. LED war truck, the so-called kita panggil war truck. Di mana kalau dulu satu saja Kak Mas yang boleh pergi, sekarang kita ada 3 serentak. Sekali dia sampai satu mesej sampai ke 3 tempat secara almost live. Dan dia boleh address PDM mana, nak bercakap dengan siapa. Jadi itu sesuatu yang kita tak pernah buat sebelum pada ini. Bermakna
apa yang cuba nak dilakukan dan mesej yang nak disampaikan oleh Datin Mastura, it was well delivered. Dan begitu juga Datin Mastura mempamerkan tahap daya intellectuality yang tinggi. Beliau mempunyai idea yang cukup jelas. Misalnya beliau ingin memfokuskan ke arah menjadikan Kuala Kangsar ni sebagai education hub dan bagaimana beliau ingin melihat terwujudnya universiti dan disambut oleh Yang Amat PM kerana difikirkan itu satu idea yang sangat bagus. Kalau dulu Kuala Kangsar, saya kecil-kecil dulu, kita rujuk sebagai bandar Malay College, tetapi sebagai sebuah sekolah bersama penuh, kesan limpahannya kecil. Tapi kalau sudah ada universiti, kesan limpahan kepada pertumbuhan pembangunan bandar dan ekonomi dan rakyat setempat akan menjadi cukup besar. Jadi, dan beliau juga melihat tentang kerana keadaan di sana itu memerlukan prasarana, perlukan. Jadi, beliau telah outlinekan apa dia priority yang beliau nak buat. Ini satu pendekatan yang tidak semua calon-calon yang bertanding boleh dilihat begitu fokus. Ini kerana apa? Kerana Datin Mastura dulu, dia kadang-kadang lebih aktif daripada suaminya. Apabila Datuk Wan sibuk dengan tugasnya di Kuala Lumpur, Datin Mastura yang turun ke bawah. Dan dia sentiasa berada bersama dengan arwah. Dan dia pula dah 27 tahun berada di bumi Kuala. Antara semua calon, dia seorang je yang mengundi di Kuala. Calon-calon lain tidak, not even a voter, tidak a registered voter di dalam Parlimen Kuala Kangsar, kecuali Datin Mastura. Maknanya dia pengundi di situ, dia duduk di situ, dia telah lama berinteraksi dengan jentera parti, dengan rakyat. Jadi, bila dia diberi peluang untuk menjadi calon, dia terus boleh menggarap apa agaknya yang dia nak lakukan. Jadi, sebelum hari mengundi lagi, dia dah roll out dah. Dan PM bagi support pula tu. Dan saya lihat, semuanya ini saya fikir, sebab ada orang kata, bahawasanya bila Allah SWT jadikan sesuatu itu ada hikmah di belakangnya. Jadi sekarang bila kita berasa sedih dengan tragedi yang berlaku, memang, tetapi barangkali ada hikmah Tuhan nak beri pada rakyat di Kuala Kangsar dan Sungai Besar. Kerana daripada pemerhatian saya, kedua-dua mereka ini mempunyai potensi yang besar untuk membawa banyak kemajuan dan kemudahan bagi Kuala Kangsar dan Sungai Besar. Okey, untuk kedua-dua calon, sisi-sisi baru Tan Sri tampilkan pada malam ini. Dan kita juga ingin melihat dalam strategi berkempen, kita mengambil pengajaran daripada PRU 2008 di mana kita Barisan Nasional tewas dengan media sosial pada ketika itu. Ya, dengan sekarang jumlah mereka yang memiliki akaun Facebook lebih 13 juta, Twitter 2 juta, dengan YouTube 1 bilion pengunjung setiap bulan. Blogger juga yang memainkan peranan. Jadi dari segi strategi kempen untuk PRK, ya, ada yang mengatakan PRK ni dah tak penting. Di Dewan Negara pada hari Isnin yang lalu juga dibangkitkan, PRK ni tak penting lagi dah. Jadi apa-apa komen Tan Sri dalam hal untuk strategi media sosial dalam berkempen dalam PRK kedua-dua tak ini? Boleh kata tak penting. Pada saya PRK ini sangat penting, ya. Sangat penting. Adalah menjadi hak bagi rakyat Sungai Besar dan juga Kuala Kangsar untuk memastikan segala agenda pembangunan untuk rakyat tidak terbantut semata-mata kerana takdir telah menimpa kedua-dua wakil rakyat mereka. Dan proses kesinambungan legasi kedua-dua pemimpin ini sangat penting bagi rakyat di kedua-dua konstituensi. Sebab itu bagi kita Barisan Nasional, kita anggap ini pilihan raya yang penting. Ini pilihan raya yang rakyat mesti mendapat hak mereka. Hak mereka untuk mendapat pejuang, pembela mereka, wakil mereka, suara mereka dalam parlimen. Jadi ini satu pilihan raya yang sangat penting. Yang keduanya, ini adalah juga pilihan raya yang menyusul selepas pilihan raya negeri Sarawak. Yeah. Rakyat di Sarawak telah menunjukkan telah memberikan satu mandate yang cukup kuat untuk Barisan Nasional. Walaupun pelbagai gambaran yang cuba dizahirkan, pelbagai cerita yang cuba diwujudkan, hate campaign yang dijalankan, character assassination terhadap Perdana Menteri dilancarkan begitu intensif. Tetapi rakyat Sarawak telah memberi satu signal yang mereka tidak mahu peduli kepada soal-soal politik ataupun isu yang cuba di-hide, tetapi mereka lebih fokus kepada
apa yang rakyat Sarawak, aspirasi rakyat Sarawak untuk melihat sebuah negeri yang maju dan rakyatnya mendapat keuntungan daripada kestabilan dan perkembangan politik negara. Itu sesuatu yang sangat signifikan. Jadi lanjutan daripada itu, apa yang berlaku dalam pilihan raya kecil ini juga adalah satu proses untuk memungkinkan, untuk membolehkan rakyat memberikan mesej dan signal dan mandate yang jelas kepada kerajaan dalam keadaan yang sangat mencabar sekarang. Sebab itu, ianya tetap merupakan satu pilihan raya sangat penting. Ya, soal media baru, saya akui kalau pilihan raya 2008 dulu, media baru telah dipergunakan dengan lebih banyak oleh mereka-mereka yang menyerang establishment. Tetapi kajian terbaru yang kita buat 2 hari yang lalu, kita melihat pada Google Trending, kita lihat tentang penguasaan Twitter, penguasaan blog, penguasaan Facebook, kita dapati Barisan Nasional lebih aktif daripada calon ataupun parti-parti lain yang bertanding. Ini mungkin kerana masalah yang besar sedang dihadapi oleh parti-parti lain. Misalnya Parti PAS, dia menghadapi masalah lebih besar kerana perpecahan yang begitu ketara dengan Amanah, dan mereka juga menghadapi dilema-dilema yang tertentu yang menyebabkan populariti mereka pada masa ini menurun, dan mereka mempunyai masalah dalaman yang perlu mereka uruskan. Sementara Amanah pula, mereka satu parti politik yang baru, asas dan belum begitu jelas. Jadi dilihat dalam media baru juga trend yang sama, yakni trend yang menunjukkan Barisan Nasional lebih aktif, dan memang kita menggunakan media baru pada tahap yang maksimum dalam pilihan raya. Barisan Nasional mula juga mendahului dalam kempen, bukan saja kempen secara konvensional tapi juga dalam media baru. Baik, Tan Sri, kita berehat seketika dan kita akan menjurus tentang untuk menarik pengundi, khusus pengundi Cina di Qinchan itu sendiri yang dilaporkan antara majoriti besar, dan juga kita berikan fokus penglibatan Tun Dr. Mahathir dalam membantu kempen parti Amanah ini. Jadi jangan ke mana-mana. Okey, kembali dalam dialog khas PRK untuk PRK Kuala Kangsar dan juga Sungai Besar yang akan berlangsung pada 18 hari bulan Jun ini. Dan Tan Sri, sebelum kita berhenti rehat, saya juga memberikan satu clue untuk kita bincang seterusnya, iaitu dari segi menarik sasaran pengundi, khususnya untuk pengundi Cina yang menjadi undi penentu juga kepada Barisan Nasional. Ya, sebenarnya pengundi Cina ataupun pengundi India sebenarnya sangat-sangat penting. Sebab kita ingin memastikan apabila kita melantik seseorang wakil rakyat ataupun membentuk sesebuah kerajaan, kita tidak mahu dilihat sebagai wakil rakyat kepada kelompok tertentu ataupun kerajaan hanya mewakili segmen tertentu. Kerana konsep Barisan Nasional itu sejak seawal penubuhannya adalah untuk sebuah kaum, untuk menjunjung aspirasi rakyat berbilang kaum dalam negara ini secara yang teratur, secara yang tersusun. Maka pengundi Cina terutamanya kerana jumlahnya agak besar, dan juga pengundi India sentiasa dekat di hati kita Barisan Nasional. Walaupun ada orang kata dalam pilihan raya umum yang lalu ramai pengundi Cina yang tidak mengundi, itu kita dapat fahami kerana pengundi-pengundi Cina ini biasanya mereka pragmatik. Mereka boleh berubah-ubah. Dia berbeza dengan corak dan pola mengundi orang-orang Melayu yang dia bersetia kepada parti-parti tertentu. Sedangkan orang Cina dia lebih pragmatik dalam soal politik. Jadi kalaupun benar dalam pilihan raya umum yang lalu dikatakan masyarakat Cina ataupun ramai pengundi Cina memberikan sokongan kepada pembangkang, itu tidak mengapa. Itu sebahagian daripada proses demokrasi. Barisan Nasional tidak harus give up, ya. Dan sebab itu bagi pilihan raya kecil ini, seperti mana kita lakukan di Sarawak, kita engage dengan pengundi pelbagai kaum, kita cuba menyelami perasaan mereka, kita cuba memahami aspirasi mereka, dan kita cuba laksanakan teguran-teguran mereka dan sebagainya. Dan pengundi Cina di Sarawak kembali memberikan support kepada Barisan Nasional. Hatta kerusi DAP yang kita tak sangka BN Sarawak boleh menang, ternyata kita menang. Apa buktinya? Buktinya pengundi-pengundi Cina, mereka masih ada hati dan sayang dengan
Barisan Nasional. Mereka kembali. Tak ada kaitan dengan politik bandar, politik pembangunan. Sebab dikatakan masyarakat Cina lebih kepada politik bandar. Kerana dah melihat infrastruktur tu dah ada. Berbanding Tak dengan kaum boleh. Melayu Kita tak boleh kata politik begitu. pembangunan. Itu kita boleh menyinggung perasaan orang Cina. Seolah-olah orang Cina ni kerana dah bandar tak peduli kerajaan. Tidak. Sebenarnya masyarakat Cina juga, walaupun mereka lebih tumpu pada aktiviti perniagaan dan berada di bandar, masyarakat Cina saya fikir mereka sangat concern tentang politik. Seawal kita wujudkan negara kita ini, kita terpaksa duduk dan cuba memahami aspirasi masyarakat Cina. Sebab kita dah memilih negara ini adalah negara yang memerlukan kepada coexistence. Negara yang perlu dibangunkan secara sederhana. Negara yang perlu dibangunkan sebagai sebuah negara yang pluralistik, yang berkepelbagaian kaum. Kita mesti menerima hakikat masyarakat Cina ataupun masyarakat India dan lain-lain kaum mesti menjadi sebahagian daripada fabrik masyarakat Malaysia. Parti politik yang nak berjaya memerintah negara, mentadbir negara, mereka harus menerima ini dulu sebagai satu prasyarat. Sebab tu kalaupun ada orang kata orang Cina protes dalam mengundi, tidak mengapa. Itu proses dalam demokrasi. Jangan anggapkan mereka kekal selama-lamanya begitu. Macam sekarang saya nampak pengundi-pengundi Cina di Kuala Kangsar ataupun di Skinchat, di Sungai Besar, pada saya tidak mustahil. Kali ini mereka pula akan menunjukkan satu signal pada kerajaan. Yes, kita orang Cina, kita menyokong kerajaan. Kenapa? Sekarang ini kerajaan sedang berempas pulas nak menstabilkan ekonomi. Kerajaan sedang berempas pulas nak menjaga keamanan, keharmonian, kestabilan. Orang Cina dia sangat mementingkan kepada kestabilan politik. Sebab mereka tidak boleh berniaga, tak boleh berdagang kalau negara huru-hara. Mereka tidak boleh membangunkan keluarga mereka kalau ekonomi tidak berkembang. Jadi orang Cina mereka menghargai itu. Sebab itu jangan kita mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang pada saya pendek akal. Okay. Ya. Orang Cina adalah penting dalam negara ini. Seperti mana juga orang India dan semua kaum-kaum. Walaupun bilangan kecil, tidak bermakna tidak penting. Okay. Kecil tetap penting. Itu satu undi juga begitu bermakna. Itu, ya? Sebab itu kita mesti sentiasa mendampingi. Jangan kita kelompokkan, jangan kita pinggirkan. Dan itu yang kita lakukan. Walaupun orang kata ini semua banyak yang DAP yang kawal, pada saya tidak. Bukan sejarah daripada dulu. Bukannya semua orang Cina menyokong DAP. Dan kalau dia menyokong DAP dalam satu-satu pilihan raya, itu bukan bermakna dia sokong DAP secara kekal. Ya? Jadi kita jangan simply write off. Dan bagi kita, perjuangan kita itu juga adalah untuk masyarakat Cina. Wakil-wakil rakyat, calon-calon kita wajib, mesti caring, mesti mengambil berat tentang masyarakat Cina, masyarakat India. Mereka tidak boleh menjadi ketua kabilah bagi pengundi-pengundi dan masyarakat Melayu sahaja. Dan mutakhir ini juga kita dengar, Tan Sri, bila cakap tentang politik, kita jangan kaitkan dengan bangsa, jangan kaitkan dengan agama dan jangan kaitkan dengan pendidikan. Tapi di Sungai Besar, kita lihat, ya, berbeza strateginya. Kalau di Kuala Kangsar, Datin Masura kita nampak dia mengangkat pendidikan, ya. Begitu juga di Sungai Besar ada untuk mengangkat isu-isu pendidikan, tapi dalam arah cara yang baik. Namun begitu bila kita bercakap tentang bangsa, ya, Prof Agus juga dalam Facebooknya ada mengangkat, menyatakan bahawa dalam PRK kali ini kita melihat masih jauh daripada politik matang, katanya. Kenapa? Sebab kempen masih lagi bersifat perkauman. Ya, kita nampak di Sungai Besar, ya, satu billboard papan iklan besar yang mengaitkan isu perkauman itu sendiri telah pun diangkat. Jadi perjalanan demokrasi pilihan raya itu kalau kita lihat masih jauh kerana isu-isu perkauman ini masih juga diangkat. Saya tidak setuju dengan Profesor Agus punya observation. Kita tidak boleh mengambil satu peristiwa kemudian kita generalize. Yang naik satu billboard itu mungkin kerja satu dua orang yang tertentu. Dia tidak menggambarkan sifat perkauman orang Cina. Mungkin ada satu dua orang, dan tak seperti orang Cina saja. Orang Melayu juga mungkin ada satu dua personality yang agak ekstrim dalam view-nya. Tapi itu tidak menggambarkan seluruh rakyat Sungai Besar begitu. Bukan bermakna rakyat di Kuala Kangsar begitu. Daripada apa yang saya perhatikan di sana, cukup harmonis. Suasana kempen,
orang Melayu, orang Cina, orang India dalam satu majlis datang hadir bersama-sama. Dan macam hari ini pun PM ada buat statement tentang bahawasanya Yang Amat Muhammad Perdana Menteri bersyukur melihat bagaimana suasana kita di Malaysia. Dan Sungai Besar tidak terkecuali, Kuala Kangsar tidak terkecuali. Jadi kalau kata kempen kali ini masih ada unsur-unsur agama, bangsa dan negara, saya selalu katakan tidak menjadi kesalahan untuk kita bercakap soal bangsa, soal agama. Asal mana kita tidak mengambil pendekatan yang ekstrim dan bercakap soal bangsa dalam konteks membesarkan bangsa untuk menafikan hak orang lain dalam bentuk yang orang kata itu yang disebut sebagai asabiah tu. Maknanya main sentimen bangsa, sentimen kaum dengan niat nak menzalimi orang lain. Oh, itu dalam Islam ditolak sama sekali tu. Rasulullah bersabda, laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan daripada golongan aku, kelompok aku, barang siapa yang berjuang terhadap asabiyah. Itu bahaya itu, kerana agama mencegah. Tapi kalau sekadar orang Melayu bercakap tentang pentingnya menjaga kepentingan orang Melayu, kepentingan agama, itu tidak menjadi kesalahan. Dan kena terima hakikat, orang Cina juga, mereka harus menjaga kepentingan mereka sebagai satu bangsa Cina. Orang Cina, dia mesti nak menjaga soal bahasanya, soal pendidikannya, soal kebudayaannya. Agama tidak melarang, tidak salah. Tidak salah bagi orang Cina menjaga bahasa ibunda mereka. Tidak salah bagi orang Cina menjaga kebudayaan mereka. Walaupun mereka telah berada dalam satu masyarakat yang majoritinya orang Melayu dan orang Islam, hak mereka terhadap bahasa mereka, kebudayaan mereka, hatta amalan agama mereka, itu mesti dijamin. Sebab itu Rasulullah kata, barang siapa menzalimi zimmi, yakni orang bukan Islam, yang tidak memusuhi pemerintahan, Nabi kata, aku penghalangnya. Sebab apa? Maknanya Rasulullah sendiri menganjurkan supaya kita melindungi orang bukan Islam. Jadi itu prinsip telah jelas. Dan saya nampak dalam negara kita, itu menjadi trust kepada perlembagaan negara. Dan kita lihat dalam negara kita, makin ramai masyarakat dan rakyat yang memahami ini. Sebab itu saya tidak bersetuju dengan apa yang Profesor Agus sebutkan. Walaupun benar ada berlaku, ada signboard yang dibuat oleh pembangkang yang berbau perkauman, tapi kita tak boleh generalize. Bahawa semuanya. Semua begitu, orang Sungai Besar begitu, atau orang Cina sekincan begitu. Tidak. Kalau satu orang buat, jangan kita salahkan masyarakat Cina di sekincan. Sebab saya hari-hari berjumpa dengan masyarakat berbagai kaum. Saya bersama-sama dengan jentera BN dan sebagainya. Saya kadang-kadang, saya bila jumpa dengan kawan-kawan daripada parti komponen berbahasa lain, saya cuba berbahasa Inggeris. Saya ingat dengan bercakap begitu, communication saya menjadi lebih mudah. Bila saya bercakap Inggeris, kawan-kawan saya, orang Cina dan India cakap bahasa Melayu. Dan saya, dalam hati kecil saya, Alhamdulillah, ini satu petanda yang baik. Kita orang Malaysia, berbagai-bagai kaum, kita bertutur bahasa Melayu. Begitu juga soal-soal keharmonian. Jadi, jangan kita ambil satu dua peristiwa kemudian kita generalisekan, menyatakan ini politik negara kita tidak matang dan sebagainya. Kita harus juga tengok apa sedang berlaku dalam negara-negara lain. Tapi bagaimana pula dengan kenyataan PAS kalau untuk merujuk kepada pengundi itu sendiri? PAS sebelum ini mendakwa mereka yang pengundi yang tidak mengundi parti itu akan dimurkai Allah. Jadi bagaimana pula dengan kenyataan-kenyataan seperti itu? Ini cerita lama. Dah lama pendekat. Sekali lagi, ini saya percaya ini pendekatan yang dibuat oleh individu dan tak semestinya merupakan satu dasar parti. Ya. Sebab bila kita bergaul dengan pucuk pimpinan, kebanyakannya adalah bersederhana. Tetapi bila musim pilihan raya kan banyak orang terlibat dalam kempen. Dan akan adalah sesetengah orang yang mempunyai kefahaman yang agak asing daripada orang lain. Tetapi perkara begitu, masyarakat sudah tidak melayaninya. Masyarakat tidak lagi melayani politik kafir-mengkafir. Masyarakat tidak lagi melayani politik yang terlalu nampak nak menggunakan agama untuk tujuan semata-mata bagi tujuan nak meraih undi. Sekarang ini kita berdepan dengan pengundi yang dah cukup bijak. Mereka terdiri daripada satu generasi yang telah dapat melihat secara global. Mereka bukan lagi lihat dalam segmen mereka. Mereka punya pendedahan yang tinggi, mereka punya kapasiti untuk menilai dan sebagainya. Tapi kadang-kadang, sebab tu saya kata, dunia, kalau dulu
Pemimpin itulah orang yang paling bijak dalam masyarakat. Dan rakyat cuma menunggu sebab apa? Dia tengok pemimpin itu bijak. Sekarang ni saya nampak kadang-kadang rakyat lebih bijak pada pemimpin. Maka kita harus berhati-hati. Jangan kita, orang kata, jangan insult the intelligence of the man on the street. Jangan kita andaikan kita ni betul segalanya ataupun kita tu lebih pandai. Hendaklah kita faham di luar sana itu. Mereka mungkin diam. Mereka mungkin tidak ada kedudukan yang tinggi macam kita. Mereka mungkin tidak ada peranan sebesar kita. Tapi tidak bermakna mereka tidak cerdik, tidak pintar, tidak berpengetahuan. Okey, baik Tan Sri. Dalam hal PRK ini juga kita melihat ya, bagi pihak lawan kepada Barisan Nasional, PAS kini berdiri sendiri tanpa DAP, tanpa PKR, campur amanah. Jadi dalam strategi PRK ini untuk pembangkang, apa pengamatan Tan Sri? Ini satu proses yang pembangkang semua ataupun semua parti politik mereka kena melalui, orang kata trial and turbulence. Dia mesti melalui gelombang dan roda-roda politik yang mereka tak mungkin boleh lari daripadanya. Ya, cuma yang berbezanya ialah dalam Barisan Nasional ini kita telah lalui proses ini sejak seawal kita nak bentuk kemerdekaan. Bagaimana bentuk cara nak bekerjasama, bagaimana asas yang kita nak bina tentang melayani hak dan keinginan kaum-kaum, bagaimana proses coexistence itu harus wujud, bagaimana harus kita bersederhana, kita tidak boleh nak membawa kehendak orang Melayu saja, kehendak orang Cina saja. Kemudian kita strike a balance. Daripada situ wujud konsep perikatan. Kemudian dijermakan lagi dalam bentuk Barisan Nasional. Jadi ini perjalanan politik Barisan Nasional sehingga sampai ke tahap ini. Kita bertanggungjawab. Kita bangunkan negara ini berasaskan pada satu perlembagaan yang dijunjung bersama oleh pelbagai kaum, pelbagai parti, perikatan dan Barisan Nasional. Alhamdulillah, apa pun orang kata, sikit sebanyak inilah negara yang telah berkembang maju. Inilah negara yang rakyatnya hidup harmonis. Inilah negara yang kerajaan setelah dipilih boleh duduk, rancang, fikir, bawa seberapa banyak kebajikan bagi rakyat. Inilah kerajaan yang melihat pada setiap segmen. Beri perhatian pada orang berniaga, beri perhatian pada petani, beri perhatian pada nelayan, beri perhatian pada yang tak berumah, beri perhatian pada soal pendidikan. Apa pun orang kata pada Barisan Nasional, realitinya itu. Dan semua orang menikmati itu. Begitu juga dengan parti lain. Cuma bezanya, macam PAS, dia terpaksa melalui proses cuba-mencuba. Dulu bila kita Barisan Nasional bekerjasama dengan orang bukan Islam, kita dikafirkan kerana bekerjasama dengan orang Cina. Sedangkan kita tahu, Rasulullah sendiri dah terangkan, tak salah bekerjasama dengan orang Cina, tak salah bekerjasama dengan orang bukan Islam. Apalagi mereka tidak memusuhi kita. Jadi kita dah tahu daripada awal. Tapi PAS ambil pendekatan lain. 30 tahun kemudian, baru dia realise mereka perlu pada undi orang Cina. Lalu dia pilih untuk bekerjasama dengan DAP. Lagi sekali kita kata, agama pun pesan, jangan ambil buat kawan orang yang tidak sejiwa sehati dengan kita. Walaupun kita ada common enemy, tapi mereka nak cuba juga. Saya masih ingat, satu ketika bila kita tegur, arwah Tunku Nik Aziz kata tak mengapa sebab PAS mahu mendakwah DAP. Tapi akhirnya lepas tahun 2 tahun bersama, tak ada pula orang DAP masuk PAS. Tetapi orang PAS pula keluar dalam bentuk amanah. Ini proses yang parti politik kena lalu. Kerana dia nak mencuba konsep dan pendekatan. Begitu juga pembangkang, cuba konsep Barisan Nasional, nak buat gabungan. Barisan Alternatif, Angkatan Perpaduan Ummah, sekarang ni Pakatan Rakyat, sekarang pula Pakatan Harapan. Dah banyak model. Dan setiap kali buat gagal, Lepas satu pilihan raya tukar, sampai sekarang. Belum ada lagi tercapai satu formula. Pada saya, semua parti politik kena lalui ini. Cuma bezanya, Barisan Nasional telah lalu ini lebih lama. Sebelum negara merdeka, kita dah fikirkan benda itu. Apa dia formula yang terbaik bagi Malaysia? Bukanlah benda yang paling ideal, yang paling sempurna, paling cantik, tidak. Ini bukan kerajaan para nabi, ini bukan kerajaan para malaikat yang maksum, perfect. Tidak, kita tahu kita ada kekurangan. Tapi itulah the best formula for now. Dan sebab itu sekarang ni PAS terpaksa
melalui satu lagi episod, mereka bersendirian cuba buat blok ketiga. Okey. Baik, kita berehat seketika Tan Sri dan kembali juga selepas ini. Baik, kembali kita sekali lagi untuk dialog khas PRK yang akan berlangsung pada 18 bulan Jun. Kita menyentuh pelbagai iaitu tentang kempen, strategi, juga kita menyentuh hubungan antara PAS, PKR, DAP dan kali ini Tan Sri saya nak bercakap tentang kasih sayang. Ya, bila bercakap tentang kasih sayang ni, ya, dalam minggu ini juga kelibatan Tun Mahathir juga banyak diperkatakan. Kalau saya nyatakan terus, adakah Tan Sri sayang kepada Tun Mahathir? Pasti jawapannya ya. Tapi inilah politik Tan Sri. Ya, Tan Sri. Ya, saya memang bukan saja sayang, tapi saya cukup hormat pada Tun Mahathir. Dan saya sedar saya dulu diangkat menjadi menteri oleh Tun Mahathir. Bukan saja diangkat jadi menteri. Tun Mahathir jadikan saya menteri waktu saya kalah dalam pilihan raya. Biasanya orang kena menang pilihan raya. Yeah. Jadi jasa Tun pada saya sangat besar. Dan saya memang menjadi pemuja Tun sejak saya menjadi pemimpin pelajar lagi. Waktu Tun jadi menteri pendidikan, kemudian beliau memperkenalkan Akta Universiti dan College Universiti. Dan saya antara Presiden Persatuan Mahasiswa yang terawal pasca Akta Universiti dan College Universiti diperkenalkan oleh Tun Mahathir. Dan saya 2/3 daripada perjalanan politik saya berada di bawah pimpinan Tun. Saya belajar banyak daripada beliau. Setiap kata-kata beliau saya hafal, saya ingat sampai sekarang. Prinsip-prinsip dalam hidup, prinsip-prinsip dalam berpolitik, saya ingat sebagai satu ingatan yang cukup fresh dalam ingatan saya. Jadi penghormatan saya, kasih sayang saya pada Tun itu sedikit pun tidak pernah berkurangan, hormat dan sebagainya. Namun dalam perjalanan politik juga kita bila sampai pada satu tahap yang tertentu, kita mempunyai pendirian-pendirian politik yang sendiri. Kita tidak boleh sentiasa berada di bawah ketiak sesiapa. Kita harus berupaya untuk melihat sesuatu dengan meletakkan kepentingan parti, kepentingan orang ramai, kepentingan rakyat sebagai kepentingan paling utama. Dan yang keduanya, mestilah jujur, mestilah ikhlas bila kita melakukan sesuatu. Dalam hubungan ini saya terpaksa menyatakan bahawa saya merasa kesal dan juga merasa duka cita apa yang sedang berlaku kerana saya tahu penglibatan Tun itu bukan kerana soal negara, bukan kerana soal rakyat. Dia tidak pun mendukung sentimen rakyat. Ya. Kita tahu dalam tempoh yang panjang Tun memimpin negara, di kalangan orang PAS dah lama tolak Tun. Saya terpaksa berempah pulas di Kelantan nak meyakinkan sahabat-sahabat saya dalam PAS supaya beri kepercayaan pada Tun Mahathir. Tapi saya tak berjaya sebab orang PAS dah lama tolak Tun Mahathir. Dan hari ini naik Presiden PAS mengulanginya lagi. Bahawasanya sekarang mereka tolak dulu, sekarang juga mereka tolak. Sementara orang DAP pula, kita tahu seawal-awal diwujudkan DAP, mereka menjadikan sasaran antara lain menolak kepimpinan Tun Mahathir. Tetapi Tun Mahathir dapat bertahan lama kerana adanya orang macam kami. Orang yang mengutamakan institusi presiden, orang yang mendahulukan pemimpin, orang yang bersetia kerana parti. Dalam perjalanan politik saya misalnya, saya diperkenalkan ke politik nasional oleh Tengku Razali. Dan saya juga terhutang budi pada Tengku Razali. Tetapi bila Tengku Razali lawan dengan Dr. Mahathir, bila dah tak menang, cuba nak buat parti lain, ajak kita keluar masuk 46, walaupun saya orang Kelantan, saya tahu bahana politik, tetapi saya bersetia dengan Tun Mahathir kerana beliau adalah Presiden UMNO. Beliau menjaga kepentingan lebih ramai dan itu yang Tun Mahathir ajar kepada saya. Saya masih ingat berkali-kali dalam ucapan, dalam perjumpaan tertutup, Tun Mahathir kata kita ni kena utamakan parti. Dia kata saya tak penting. Orang marah pada saya sebab saya ni Presiden UMNO, sebab saya Perdana Menteri. Satu hari kalau orang lain jadi Perdana Menteri, orang itu juga kena difitnah macam saya. Saya ingat sampai sekarang tengiang-ngiang perkataan itu. Dan kerana adanya kami yang setia begitu, patutnya Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri 6 tahun saja. Tahun 82 dia jadi Perdana Menteri. Tahun 86, 87 dia telah dicabar oleh Tengku Razali. Dan dia hampir-hampir kalah. Kalau dia kalah dalam pertandingan itu yang hanya berbeza 43 undi,
maka sejarah akan mencatatkan Tun Mahathir hanya menjadi Perdana Menteri 6 tahun. Tapi kerana kami semua membela, mempertahankan dia, termasuk orang Kelantan sendiri tinggalkan Tengku Razali, maka Tun Mahathir berada selama 23 tahun. Dan zaman Tun Mahathir bukan kecil punya kontroversi. Orang benci dia, orang panggil dia Maha Fir'aun, Maha Zalim, orang tuduh dia kroni, orang tuduh dia membela beberapa kelompok tertentu, orang tuduh dia membazir, orang tuduh dia nak wujudkan Malaysia sebagai republik, orang tuduh dia bersekongkol sana, bersekongkol sini, orang tuduh dia merosakkan ekonomi negara, orang bermacam-macam tuduhan. Tapi dia boleh bertahan 23 tahun kenapa? Bukan kerana Mahathir. Kerana adanya orang-orang macam saya, ketua-ketua bahagian, ahli-ahli majlis tertinggi, beristiqamah bersamanya. Di satu peringkat, saya masih ingat Tun Mahathir kata, bila wujud saja UMNO baru, setelah UMNO diharamkan, arwah Datuk Harun memohon nak masuk UMNO. Tun Mahathir tolak. Tun Mahathir tak bagi, sehingga Datuk Harun sampai ke akhir hayatnya, sampai dia meninggal, dia tak dapat masuk jadi ahli UMNO. Pun begitu, kita terima apa yang Dr. Mahathir buat. Kerana konon dia bagi alasan, ini orang boleh merosakkan begitu dan begini. Begitu juga waktu Tengku Abdul Rahman memberikan sokongan pada Tengku Razali. Saya masih ingat bagaimana Dr. Mahathir begitu sekali mempersenda dan memperkecilkan Tengku Abdul Rahman. Dan saya masih ingat, Tun Mahathir kata kalau saya dah berhenti jadi Perdana Menteri besok, saya tak akan kacau kerajaan. Saya tak akan beri masalah kepada parti. Publik pernah dengar, in private pun dia pernah bercakap dengan saya begitu. Waktu Lee Kuan Yew dilantik menjadi Menteri Mentor, timbul perbincangan di kalangan kami, dan Tun Mahathir juga kata, kalau saya dah berhenti, saya tak nak ganggu kerajaan. Apa lagi nak duduk dalam kerajaan, nak diktik kerajaan. Ini Lee Kuan Yew ni macam, dia duduk lagi situ, dia nak diktik kerajaan yang datang selepas dia. Jadi semua ni segar dalam ingatan saya. Tak usah disebutlah soal kenapa mesti tolak PAS, kenapa mesti tolak DAP, kenapa mesti tolak Anwar Ibrahim, kenapa dan sebagainya. Dan juga dalam perjalanan politik saya yang panjang bersama Tun, saya masih ingat bila Tun tak suka dengan seorang, dia suruh kita tolak. Tak suka Tengku Razali, suruh tolak, angkat Datuk Musa. Lepas tu bila tak suka Datuk Musa, dia suruh kita tolak, angkat Anwar Ibrahim. Bila dia tak suka Anwar Ibrahim, dia suruh kita tolak, angkat Pak Lah. Bila tak suka dengan Pak Lah, dia suruh kita tolak, angkat Datuk Seri Najib. Jadi sampai bila Dr. Mahathir rasakan semua orang tak betul ni. Jadi bila sampai tahap ini, kita jadi macam berada dalam satu dilema. Tapi mujurnya, Datuk Najib mengarahkan kita semua, jangan kasar dengan Tun, tak payahlah layan setengah-setengah perkara, kita tumpu dengan kerja kita. Dan saya tengok Datuk Najib mempamerkan satu tahap kesabaran yang cukup tinggi. Tetapi kita merasa duka cita tu bukan kerana Dr. Mahathir menyerang kita. Kita merasa duka cita, akhirnya orang PAS tak terima Tun. Orang UMNO pun sekarang tak terima Tun. Saya tak fikir orang DAP terima Tun seikhlas hatinya. Dalam PKR pun, keluarga dan pengikut Anwar Ibrahim masih tak terima Tun. Kita duka cita melihat pemimpin yang kita angkat begitu lama, akhirnya kita harap dia duduk pada satu kedudukan yang disayangi sepanjang masa. Tapi kerana keterlibatannya itu, saya merasa duka cita lah. Sebab hari ini, Tun cuba nak jadi, orang kata, nak menggabungkan pembangkang. Dia gagal. Dia nak suruh jadi straight fight. Parti pembangkang tak ikut. Dalam UMNO, orang tak ikut. Yang sekarang yang membawa dia tu pula DAP. DAP bawa, rakyat nampak, bukan kerana dia percaya kepada kepimpinan Tun Mahathir. Jadi bila berlaku begitu, saya berasa ya, kesian pun ada, kesal pun ada, sedih pun ada. Dan saya tidak fikir rakyat di luar sana, takkanlah semua rakyat salah. Takkanlah semua ahli UMNO ramai-ramai bila kita tak ambil sikap tak ikut Tun. Ada orang sindir atau makan dedak dan sebagainya. Makan dedak apa? Ya. Kalau nak ikutkan antara saya dengan Tun, kami lama Tun lebih lama pada saya, tapi saya pun tidak sekejap. Saya ketua bahagian 30 tahun. Saya calon pilihan raya 7 kali pilihan raya. Anak saya bukan jutawan, saya tidak jutawan. Tapi Tun bilioner, anak dia bilioner. Kita banggalah. Kita tak nak pemimpin kita bila berhenti jatuh bankrupt, tidak. Saya bangga tengok keluarga Tun Mahathir menjadi top 50 richest man in Malaysia. Tapi dengan penglibatan Tun ni,
Jadi dengan penglibatan Tun itu saya nak sampai cerita ke situ. Jadi dengan penglibatan Tun itu pada saya hanya merosakkan credibility Tun sendiri dan dia tidak akan memberikan apa-apa impact kerana orang melihat apa yang Tun lakukan itu tidak ada kebenaran. Saya sendiri hadir dalam satu majlis dan saya berada di situ bila dia menyebut dia ni bangun kerana berjuang kerana apa? Kerana duit 42 bilion hilang. Kemudian terbukti tak benar. 2.6 bilion diambil daripada 1MDB. Akhirnya terbukti tak benar. Jadi kalau bersederhana, tekankan perkara yang benar, yang akhirnya dapat dibuktikan, credibility akan naik. Tapi kalau pergi kerana emotion, sentiment, dan kita faham, masalah yang dihadapi oleh Tun adalah kerana kekecewaan peribadi. Kekecewaan peribadi dan memuncak apabila Mukhriz jatuh dalam politik. Bila dilihat Perdana Menteri tidak menyelamatkan Mukhriz. Dan kita boleh faham sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa, kita nak tengok anak kita mewarisi legasi kita. Kalau Tun Hussein ada Datuk Isyamuddin, Tun Razak ada Tun Razaknya, Datuk Najibnya, kalau Tok Mak Rahmat ada Datuk Jazlannya. Banyak kita ni pemimpin, kita akan rasa bangga kalau anak-anak kita mewarisi apa yang kita lakukan. Jadi saya faham Tun nak tengok anak dia naik, dan Tun nak tengok Mukhriz naik. Tetapi ada batasannya. Kalau anak-anak kita tak berkeupayaan, anak-anak kita asyik kalah saja kalau bertanding, tak diterima, tak ada siapa yang boleh buat apa-apa. Tapi mungkin kita manusia akan ada rasa kecewa. Tun kecewa kerana begitu jadinya kepada Mukhriz dan ada juga perkara-perkara lain yang beliau merasakan Datuk Najib tidak melayaninya, maka beliau memilih jalan untuk cari jalan untuk nak menjatuhkan Datuk Najib. Mungkin kerana sebelumnya dia berjaya jatuhkan Pak Lah, berjaya jatuhkan Anwar Ibrahim, berjaya jatuhkan Kuli, berjaya jatuhkan Datuk Musa. Tapi Tuhan tak bagi segala-galanya sepanjang masa. Ya, kehidupan kita mesti juga lihat kepada keberkatan. Jadi sebab itu saya rasa sedih, terutamanya dalam bulan Ramadan. Kenapa pilih untuk terus memfitnah? Dalam bulan Ramadan, kenapa menghina sesama Islam? Di depan orang bukan Islam. Di bulan Ramadan, kita cari jalan suruh jatuhkan Datuk Najib, maka saya masuk semula jadi ahli UMNO. Adakah kita tahu bahawa kita nak Tun Mahathir not even wakil rakyat? Datuk Najib, apa pun kita kata, rakyat pekan memilih dia sebagai pemimpin. Apa pun kita kata, ahli-ahli parlimen BN menerima beliau sebagai pemimpin. Apa pun kita kata, ahli UMNO, pimpinan bahagian, semua peringkat memilih dia sebagai pemimpin. Datuk Najib adalah pemimpin yang mempunyai mandat yang solid. Adakah wajar nak turun Datuk Najib? Hanya nak tengok Tun masuk balik jadi UMNO? Pada saya, Tun tak payah masuk UMNO. Dia tak masuk UMNO, kerana dia masuk UMNO, yang hormat kita tetap hormat. Yang salah kita tetap kata salah. Tetapi pada Datuk Najib, dia ada tanggungjawab. Dia ada peranan. Dia ada tugas nak jaga nelayan, nak jaga pekebun getah, nak jaga peniaga, ekonomi kena berkembang, harga minyak jatuh, dia kena uruskan negara. Jadi peranan Datuk Najib itu terlalu amat besar kerana dia bukan soal individu Najib Tun Razak, tapi itu institusi presiden, institusi Perdana Menteri, institusi sebuah kerajaan. Tapi kenapa memilih untuk hate campaign, fitnah, benci? Jadi saya fikir berpada-pada lah. Okey, dan kita kembali dalam masa yang singkat ini, Tan Sri, untuk pilihan raya kecil Kuala Kangsar juga Sungai Besar. Apa yang penting sekarang pada 18 hari bulan, pengundi keluar mengundi. Dan itu pastinya untuk mengejar sasaran sendiri. KPI, kalau Barisan Nasional 80% keluar mengundi, SPR juga 80% keluar mengundi. Tapi bagi BN bagaimana? Tadi Tan Sri juga ada sebut kita menjangkakan turnout akan mungkin rendah sedikit. Pertamanya kerana kita dah dekat dengan raya, ada orang mungkin dia fikir dia tak nak balik sebab dia kena balik bercuti lagi raya. Dan juga ini kerana pilihan raya kecil ni biasanya kadang-kadang ada penurunan pengundi-pengundi bila pengundi-pengundi luar. Walaupun begitu, kita tetap mengharapkan, kita tetap merayu, kita tetap mengajak semua rakyat gunakanlah hak masing-masing. Tinggalkan sekejap kerja, kalaupun kita berada di luar kawasan, baliklah mengundi. Kerana itu adalah hak kita. Di negara lain, orang bergadai nyawa nakkan hak untuk memilih pemimpin. Jadi bukan soal ganjarannya, bukan soal habuannya, soal tanggungjawab. Jadi kita harap semua rakyat, pelbagai kaum, tak kira menyokong parti apa,
gunakan peluang dan kesempatan ini kerana ini adalah kita. Nasib masa depan negara kita bergantung kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita tak ubah, siapa lagi? Jadi dalam konteks nasib dan masa depan. Jadi sebab itulah kita harap turnout BN kita mensasarkan harapnya tidak lebih rendah daripada 75%. Kalau dapat capai 80% itu sangat baik. Tapi kita menjangka mungkin antara 70 ke 75% dan itu sudah cukup memadai. Dan kita juga percaya kepada Jentera Barisan Nasional akan berusaha untuk membawa semua pengundi-pengundi kita untuk keluar. Dan kita berharap berkat Ramadan Allah SWT mengizinkan kita untuk bukan saja menang, kita nak tengok mandate yang kuat. Okey, baik. Itu yang penting. Baik, terima kasih banyak Tan Sri untuk kita bicarakan tentang pilihan raya kecil untuk Kuala Kangsar juga Sungai Besar. Apapun bagi Barisan Nasional, PAS dan Amanah, 3 penjuru di Sungai Besar dan 4 penjuru antara Barisan Nasional, Parti Bebas, Amanah dan juga PAS di Kuala Kangsar. Penentunya akan kita ketahui pada 18 hari bulan Jun dan perkembangannya pasti akan kami bawakan. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi hari Jumaat ini dalam lanskap khas juga untuk PRK ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Sohaib Muhammad. Assalamualaikum.